This call is now being recorded. Okay. Jom kita mula. Okay, so kita nak sambung 2.3 latihan semalam. Ada beberapa lagi yang belum kita bincang. Okay, mana 2.3? Okay, ni 2.3 kan? Okay, ingat balik previous class. Okay, previous class kita belajar, sorry ya, saya jalan macam ni tengok pening. Previous class sampai sini dah. Okay, previous class kita dah bincang 2.3. Okay, 2.3 di mana saya dah ajar state Hess law, apply pengiraan delta H melalui algebraic dan juga energy cycle. Okay, tetapi kita praktis tu kurang latihan lagi. So kita nak buat beberapa soalan sebelum kita move kepada 2.4. Okay, so kita tengok soalan yang belakang-belakang ni. Hari tu last soalan kita bincang soalan ni. Okay, kita tengok Sat. Okay, ni dah. Okay, ini soalan tutorial. Tengok buku tutorial. Okay, soalan tutorial nombor 1, state Hess law. So, jawapannya adalah, boleh salin kat situ. Hess law states that when reactant are converted to products, the change in enthalpy is the same, whether the reaction take place in one step or series of steps. Okay. Soalan nombor 2. From the data given, calculate the enthalpy change for each of the reaction below. Okay, cuba buat sekejap dalam masa beberapa minit. Okay, dia bagi apa? Ini dia bagi simple je lah. Dia bagi A, B, C, D kan. So, kita ada data A tambah B kepada C 100 kJ, C tambah D kepada E negatif 50 kJ. So, dia nak tanya calculate the enthalpy change for the reaction given. Ini kaedah algebraic tapi yang paling simple. Okay, kalau C tambah D kepada A tambah B, berapakah delta H-nya? Okay, siapa nak jawab ni? Berapa delta H dia? Senang. Berapa? Negatif 100. Tadi ada nak dengar suara. Thank you. Negatif 100. Okay, kenapa negatif 100? Sebab A ni adalah equation yang pertama ni. Okay, cumanya dia adalah positif. So, jawapan A ni sebenarnya dia adalah reversible daripada equation yang pertama. So, negatif lah. Okay, next question number B. 2C tambah 2D menghasilkan 2E. So, equation B ni adalah datang daripada equation yang kedua. Saya label 1, 2 lah. Equation yang kedua, C tambah D kepada E. Cumanya dia darabkan dengan 2. Maka delta H dekat sini adalah kita ambil negatif 50 ni darab dengan 2 jadi negatif 100 kJ. Okay, dia tak perlu reverse sebab kedudukan C dengan D masih lagi pada bahagian reactant. Okay, awak teruskan. C, D, E. Okay, meanwhile saya tulis jawapan dia. C ni apa? 2C tambah 2D menghasilkan 2A tambah 2B. Kalau C ni dia combine antara apa? C ni adalah equation yang pertama darab 2 kan? Okay, tengok dia nak 2C tambah 2D kepada 2A tambah 2B.
So sebenarnya equation yang kita nak ini adalah kita reversekan equation yang pertama dan darab dengan 2. Betul? Equation pertama ni kedudukan AB di belakang, CD di depan. Okay, dan di darab 2. So kita reverse dan darab 2. Bermaksud kita reverse akan jadi negatif 100 dan darab 2 dia adalah negatif 200 kJ. Okay, siapa tak dapat nanti boleh tanya balik nah. Okay, A, B, C, D. Okay, D adalah kita nakkan A tambah B menghasilkan E. Okey, A tambah B menghasilkan E adalah kalau kita tengok dua equation di atas, dia tak ada A kepada E terus. Jadi kita kena ambil equation 1 dan equation 2. Kita ambil equation 1, kita kena remain. Okey. A tambah B menghasilkan C tambah D. Delta H dia positif 100. Okay, equation nombor 2 kena remain juga. Iaitu C tambah D menghasilkan E. Delta H dia adalah negatif 50. So kita summary kan. Okay, summary kan. Kita akan cancel D dengan D, C dengan C. So pada akhirnya kita jumpa A, B, E seperti soalan yang kita nak. Therefore A tambah B menghasilkan E. Delta H dia adalah positif 50 kJ. So ini algebraic method lah. Okay, yang ini kita dah kena start gunakan dua equation. Untuk soalan A, B, C tadi kita masih menggunakan satu equation sahaja. Okay, teruskan kepada E. E nak buat kat mana? E saya buat sini, tak muat. Muat tak? Okay, untuk dapatkan equation E, okay, E ni adalah reversible daripada equation D kan. Tapi kita tak boleh gunakan equation D punya answer sebab dia bukan lagi adalah data given. So kita kena ambil gunakan equation yang pertama. Equation pertama kita kena reverse. So saya akan ambil C tambah D menghasilkan A tambah B. Delta H dia negatif 100. Equation 1 reverse. 1 reverse. Okay, equation 2 saya kena nak apa? E kat depan. E kat depan reverse. Reverse juga. So dia akan jadi E menghasilkan C tambah D. Delta H dia positif 50. Okay. So bila saya summary-kan, saya akan dapat kita cancel D dengan D, C dengan C. So pada akhirnya tinggal E, A dengan B. So rewrite balik. E menghasilkan A tambah B seperti yang kita nak dan delta H-nya adalah tolak negatif 50. Okay, negatif 100 tambah 50, negatif 50. Okay, dapat ke jawapan bagi soalan ini? Untuk yang tak datang kelas hari tu, saya tak rekod dia sebab hari tu hari tak ada muat kan. Jadi saya ingat semua datang. So saya pun tak merekod apa-apa. Nanti tanya kawan-kawan ya. Okay, jelas nak? Boleh buat soalan ni? Okay, so kalau boleh saya nak bergerak kepada slide berikutnya. Okay, slide berikutnya soalan nombor 3 kita dah buat semalam. Okay, soalan nombor 4 pun dah buat. Kita pergi kepada soalan nombor 5. Okay, cuba buat nombor 5. Soalan nombor 5, hydrazine is a
rocket fuel since its ratio with oxygen is extremely exothermic. So dia bagilah hydrazine punya equation. Tengok kan. Ini given equation. Satu given. Calculate the enthalpy of the reaction when liquid water is produced instead of steam. So ini second given. Okay, yang ada value tu adalah yang disebut sebagai given. So saya labelkan ini A, ini B. Given equation, yang mana yang kita nak kena cari, yang ini. Fine. Yang ini yang kita nak kena cari, delta H dia sama dengan berapa. So you can use algebraic method. Okay, cuba selesaikan. Okay, siapa dah dapat dan nak cuba jawapannya? Siapa dah dapat? Berapa jawapan dia? Tak ada siapa cuba pun. Okay, kita bincang. Okay, soalan dia kita nak cari yang fine ni NH2 ada liquid kat depan, oksigen, nitrogen dan H2O. Okay, beza equation A dengan equation yang kita nak cari adalah, kalau perhatikan A dengan yang kita nak cari ni, mana jap? A dengan yang kita nak cari ni dia sama. Tengok NH2 and N2H4 liquid, oksigen, nitrogen, cuma belakang ni saja. Ini gas, ini liquid. Fasa air saja berbeza. Okay, so untuk yang pertama, equation A saya akan remain. Okay, so saya salin balik N2H4 liquid tambah O2 kepada N2 gas tambah 2H2O gas. Okay. Delta H negatif 534 kJ. Okay, equation B pula. Equation B tu yang given di bawah. Okay, given di bawah, kita nakkan sekarang ni H2O. Di kat belakang tu kita nakkan liquid. Okay, so kita kena pastikan H2O liquid tu berada di belakang. So saya akan reverse. Okay, H2O gas kepada H2O liquid. Delta H akan jadi negatif 40 point. Satu lagi. Water tu ada 2 kat depan kan. Reverse dan darab 2. So darab 2. Darabkanlah berapa? Negatif. Delta H dia akan jadi negatif 40.7 darab 2, 81.4 kJ. Okay, summary-kan equation ini. H2O gas, kiri dan kanan boleh cancel.
Okay, so bila kita cancel, summary-kan apa yang ada. N2H4 liquid tambah O2 gas menghasilkan N2 gas tambah 2H2O liquid. So kita dapat equation seperti yang kita nak kena cari. Okay. Macam biasa nak cari delta H adalah awak tekan kalkulator, hasil jumlah negatif 534 tambah negatif 81.4. Jawapannya negatif 615.4 kg. Okay, sila semak jawapan. Kalau ada apa-apa sila message nah. Sila message. Dapat ya sampai sini? Okay. Next. Soalan nombor 6. Okay, saya bagi masa untuk buat nombor 6. Lima minit. Okay.
Okey, berjaya tak selesai kan? Okey, saya nak tanya dulu jawapan. Siapa berjaya dapat jawapan dan nak share? Boleh tahu pusing-pusing kan? Tak ada yang nak share. Okey, mari saya tunjuk sikit. Okey, soalannya adalah, ini kita pakai algebraic nah. Acetylene is a gas used in welding torches. It is produced by the action of water and calcium carbide. Okay. Calculate. Okay, dia punya soalan bermula starting point ni adalah calculate. Calculate delta H formation for acetylene in kilojoule per mole by using the thermochemical equation given below. So, kita nak cari formation of acetylene, dia bagi, okay, saya labelkan A, B, C, D, E. Ada 5 equation yang perlu awak modify supaya dapat yang kita nak cari. Okay, sebelum kita start, soalan saya adalah, apakah equation yang kita nak cari? Siapa tahu? Okay, disebabkan kita online, so saya tak nampak awak tulis apa kan. Okay, cumanya kalau selalunya dalam kelas-kelas sebelum ini, student akan cenderung untuk buat macam ni. Dia akan ambil ni, dia akan ambil CH2Cl2. Okay. Lepas tu dia kata action with water. Dia akan react dengan water. Lepas tu dia dapatlah calcium carbide di sini. So dia akan buat equation ini. Sedangkan equation ini adalah salah. Kenapa? Sebab ayat yang pertama ni adalah ayat distractor. Dia cuma nak beritahu kegunaan acetylene tu dan macam mana dia terhasil. Sedangkan dia tak nak pun. Ayat sebenarnya soalan dia bermula daripada sini. Calculate delta H formation of acetylene. So yang kita nak adalah formation of acetylene. Maka awak kena buat equation formation. Okay. Acetylene C2H2 C2H2 gas. Acetylene. Okay, kalau dia nak formation bermaksud, formation adalah apa? Terhasil daripada elemen-elemennya. So kita ada carbon solid dan hydrogen gas. Itu elemen-elemen dia. Okay, carbon ada 2, so kena ada 2 dekat depan. Delta H formation yang berapa yang kita nak kena cari. Ini adalah equation yang awak kena cari. Okay, dekat sini. Formation of acetylene. Okay, jelas So sekiranya awak dah tertulis equation di atas ini, bermaksud awak diperdaya dengan dia punya distractor. Okay, so dengan menggunakan equation yang kita nak cari ini, awak modify. Apa kena buat pada A, kena B, C, D dan E supaya awak dapat apa yang awak nak. Okay, saya bagi 2 minit lagi untuk awak cari. Okay, mungkin awak terfikir equation yang kita nak cari ni simple. Okay, tetapi equation yang ada ni dia ada CaO. Okay, tengok dia ada CaO lah, dia ada apa lagi? Water lah, dia ada CaOH lah, kan? So dia ada banyak benda-benda yang distractor kepada benda kita nak cari. Okay, jadi awak kena guna semua equation ya. Kena gunakan kesemuanya untuk dapatkan apa yang awak nak cari. Okay, jadi benda yang tak ada ni, benda yang tidak ada dalam equation ni, awak kena cancel out dia. Kita kena susun supaya dia boleh cancel out. Okay. Kita tengok yang pertama dulu. Yang pertama, A. Okay, untuk A ni macam tak nampak apa kan. Dalam ni tak ada unsur yang kita nak. Okay, maybe kita boleh hold dulu. Kita pergi dekat B. Okay, equation B. Equation B ada tak kat sini kita nak? Okay, kita ada carbon dekat sini. Kita ada carbon dekat sini 3. Tapi kita nak 2 je kan? Okay, so maksudnya dekat sini D ni ada lagi 1 carbon. Okay,
So dekat sini satu carbon, sini ada satu carbon. Jadi kita kena reverse kan. Nanti D ni kena reverse, B tu kena remain. So saya tulis dulu untuk B, remain CaO tambah 3C kepada CaC2 tambah CO. Delta H dia jangan lupa, kita remain, so 462.3 kJ. Okay. And then A, B, C, D, E. Okay, kita pergi dekat D dulu. Okay, kenapa saya buat B dengan D? Sebab saya nak tengok carbon dulu. Okay. Okay, B kita remain. D saya kena reverse. Sebab apa saya kena reverse? Sebab saya nak jadi, kalau saya letak pada side yang sama, dia akan jumlahkan 3 tambah 1 jadi 4 carbon. Kita nak 2 carbon je kan? So kita kena reverse. CO tambah half O2 menghasilkan C. Delta H dia adalah positif 220.0 kJ. So nanti kita akan cancel lah. Nanti kita akan cancelkan 3C dengan 1 ni, kita akan dapat 2C. Okey, seterusnya apa lagi yang kita boleh letak? Madam, Ya. Madam, D tu Ya. CO bukan satu, CO tu bukan seorang je ke? O2 tu dia duduk dengan C kan? CO bukan seorang, D ya. Okey, kenapa dengan D? CO tambah, terbalik. Okey. Salah tulis. CO menghasilkan C tambah setengah O2. Okay, thank you. Salah tulis equation. Okay. Lagi nak kena buat apa lagi pada equation E? Ada cadangan? Okay, sekarang ni CaO kita berada pada sebelah kanan. Kita nak kena cancel CaO ni. Kena letak dia sebelah kiri. Yang mana ada CaO? CaO ada dekat A kan? CO ni ada dekat A. Nampak tak? A ni ada CO kan? B ni ada, so kita kena reverse. So maksudnya A ni saya kena reverse. Sebab saya nak cancel CO. CO tak diperlukan carbon oxide tu. Calcium oxide. So CaOH2, kalau boleh letak dia punya arrow ni bagi sama supaya senang awak nak tengok cancel kiri kanan ni. Saya dah celarukan dah ni. Apa tadi? CaO tambah H2O. Saya reverse kan? So bila saya reverse, delta H dia positif 65.3. Okay, sekejap saya padam yang bawah ni bagi dia arrow dia sama. C menghasilkan CO tambah half O2. Bagi arrow dia bagi kedudukan dia sama. Okay, so dah cancel CaO, boleh cancel. Now that kita nak cancel CaOH. CaOH ni ada pada C. Sini kan? So C ni saya akan remain. Okay, mana nak remain C? CaC2 tambah 2H2O menghasilkan CaOH2 tambah C2H2. Delta H sama dengan negatif 1260. Kalau saya tersalah tulis bagi tahu lah. Okay, dan bila kita reverse CaOH ni, kita reverse equation C. Sebab nak cancel COH tadi, kebetulan kita dah letakkan C2H2 di belakang. Dah cantik dah. Okay, reverse, remain, reverse. Okay, E. Apa nak kena buat dengan E? Okay, E tadi, bila kita masukkan D, dia ada water. Water boleh cancel tak? Dia ada water kan? Water, okay, kita tengok dekat sini ada satu water. Sini ada satu water. Mau buat apa dengan E? Kena jadikan sebelah kanan tu 2 water.
So saya kena reverse dan bahagi 2. Okay, saya reverse sebab saya nak letak water sebelah sana. So dia akan jadi H2 tambah O2 menghasilkan, kita kena bagi 2 kan. 1/2 padam 2 ni. H2O. Delta H adalah negatif 572 bagi 2, 286 kJ. Okay, so kita try summary kan. Okay, mana boleh cancel? Okay, CaO, cancel. CaOH, cancel. CaC2, itu ya. boleh dekat tukar C dengan CO. Apa B? D. Okay, saya tertukar apa? C dengan CO tu boleh dekat tempat. Equation B ya. C dengan CO. C ni. Equation B ke? Bond. D. Kat mana? D, dadu. Ya. D, dadu. Saya tukar tempat. Saya buat apa tadi? Saya reverse kan? Okay. CO kepada C. Okay, thank you. Dia tak nampak tak bila banyak sangat ni. Okay, thank you Nah. Sini kan? CO kepada C tambah half O2. Okay, thank you. Betul, nasib baik. Kalau tidak tak boleh cancel. Ni CO dengan CO cancel. Cepat-cepat mari kita selesaikan. Okay. H2O dua sebelah kanan. Jadi 2 kan. Buang dengan 1 sebelah kiri. So cancel. 2. Half O2 cancel. Okay, tinggal apa? Karbon ini dengan karbon ni benda yang sama kan? So cancel tapi sini jadi 2 karbon. Okay, so yang tertinggal pada akhirnya adalah 2 karbon, ada hidrogen dan ada C2H2 di belakang. Okay, kita rewrite balik. 2C, letaklah fasa dia, tambah hidrogen menghasilkan C2H2 gas. Okay, delta H awak jumlahkan semuanya. Tambah tapi letakkan dia punya sign positif negatif tu sekali. Okay, sila jumlahkan. Dia panjang lah yang ini. Dia akan ambil masa yang lama sebab kita ada sampai 5 equation kan. Yang ini memang favourite-nya adalah algebraic method lah. Kalau nak buat energy cycle, kalau saya pun nak sambung pun susah ni energy cycle ni. Sebab dia dah lebih daripada 3 equation. Okay, kirakan berapa jawapan akhir. Boleh share jawapan dia dekat message. Berapa jawapan akhir? Tengah kira lagi ke? Okay, saya share tapi kalau saya salah beritahu nak positif 335. Okay, Arisa Sofia, thank you. 335 Lydia, 335.6 kJ. Betul, thank you very much. Okay. Thank you Alia, 335.6. Okay, betul. Kena ada tanda positif sign lah. Okay, dapat nah? Okay, itu adalah cara dia. Sebab yang sebelum ni latihan kita senang-senang kan. Yang inilah yang agak mencabar. Sebab dia melibatkan equation lain yang kita kena cancel supaya kita dapat benda yang kita nak. Okay, start. Yang ni
Okay, seterusnya kita pergi kepada soalan nombor 7. Okay, nombor 7. Contengan ini saya akan upload dalam discussion notes dalam saya punya G-Site macam biasa. So sekiranya ada bahagian yang awak tak sempat salin, awak refer di sana. Semua saya akan upload di sana. Okay, soalan nombor 7. The enthalpies of combustion of carbon and carbon monoxide are given below. So dia bagi given ini given dia 1, 2. Okay, then calculate heat of the following reaction. Okay, by using energy cycle method. So yang ini kita nak cari finding question kita. Okay, tetapi dia nak awak gunakan energy cycle method. Okay, kalau dia tak kata apa-apa, maksudnya kita boleh memilih algebraic terus. Tapi kalau dia mention, kena guna. Okay, so sama macam semalam, kaedahnya adalah untuk buat energy cycle, kita akan combinekan given dengan find ni menjadi satu kitaran. Semua equation dijadikan satu kitaran. Tak apa. Dia tak lagi pinjam kimia pun lah. Okay, pinjam tempat Pak Izzy. Okay, jadikan dia adalah cycle. Okay, mungkin bila awak refer kepada mana-mana nota ataupun video kan, mungkinlah bila awak buat, dia ada satu kaedah tau. Contohlah, dia letak 2 carbon, lepas tu 2 CO2 macam ni kan. 2 CO, Ini contoh 2 CO. Okay, dia letakkan oksigen di atas. Dia letak oksigen atas ni. Okay, dengar betul-betul. Tengok sini sekejap. Okay, tengok sini. Untuk yang terkini, kita tak benarkan oksigen ni berada di atas line. Tak boleh. Tak boleh letak atas line. Salah. Jadi, apa yang kita benarkan? Oksigen tadi mesti masuk dalam equation. Dia mesti masuk dalam equation. So, tak boleh berada di atas line. Kalau awak jumpa yang buat atas line itu, bermaksud itu adalah kaedah yang lama. Okay, dulu boleh. Sekarang dia tak nak dah. Dia nak berada di dalam equation yang betul. Okay, so bila kita nak letak dalam equation yang betul, dia jadi satu cabaran sebab kita tak boleh letak atas line. Atas line sebenarnya lebih mudah. Tapi, dia tak dibenarkan. Cuma bila kita letak dalam equation, kita kena seimbangkan keseluruhan cycle tu. Ya, awak cubalah dulu. Okay, sementara tu saya pun cuba buat. Okay, yang pertama ni, finding equation kita dalam keadaan 2 mol. Tengok ini 2 mol. 2 mol. Okay, tetapi given equation kita dalam keadaan 1 mol, nampak tak? Carbon ni dalam keadaan 1 mol. Jadi saya akan rewrite balik. Okay, yang kita nak cari 2C tambah O2 kepada 2CO. 2CO. Fasa awak letak kemudian lah nak buat cycle pun payah dah ni. Sama dengan berapa. Okay, letak fasa dia nanti. Okay, yang atas ni, equation A dengan B ni, saya akan darab siap-siap. Saya akan jadikan dia balance dengan yang kita nak cari dulu. Maksudnya yang pertama ni saya kena darab dengan 2 sebab saya nak jadikan carbon tu 2. Okay, equation untuk yang pertama A tadi darab 2 siap-siap. 2C tambah 2O2 menghasilkan 2CO2. Delta H dia darab sat negatif 393 darab ni negatif 786 kJ. Okay. Equation B, okay, kita tengok 2CO ni pun belakang dah ada 2 siap-siap kan. Bermaksud dekat depan ni saya darabkan siap-siap 2CO. Darab 2. So saya rewrite yang betul punya. 2CO tambah O2 menghasilkan 2CO2. Delta H-nya adalah yang telah pun didarabkan. Positif 496 kJ. Okay, so bila kita dah buat equation, dia dah balance, baru kita boleh cyclekan. Kalau tidak, awak cycle dalam keadaan dia belum darab 2, dia tak jadi balance. Okay,
Okay, sila cyclekan dia. Dapat tak tu? Okay, mari saya tunjuk cara ya. Saya akan buat 2C 2C tambah, saya ambil B dulu nah. 2O2 menghasilkan 2CO2. Delta H tak apa, letak atas line. Delta H boleh, negatif 786. Bukan. Lagi sekali. Sorry. Okay, tengok balik. Saya akan buat yang ni dulu. Equation kita nak cari. Yang nak cari tu berada di atas. 2C tambah O2 menghasilkan 2CO. Delta H dia tak tahu berapa. Yang kita nak cari kan? Okay. Kemudian, kita nak combinekan dengan A. Okay, nak combine dengan A. Baca macam ni nah. 2C tambah O2 menghasilkan 2CO2. Okay, so saya padam yang ni. Tadi saya nak tunjuk cara baca je. Sorry. Okay. 2C tambah O2 menghasilkan 2CO2. Tak balance kan? Tak apa, tak balance. Tulis dulu. 786. Sorry. Okay. Nak balancekan dia, dekat sini dia ada 2. So, tak apa, kita letak 2. Bila kita letak sini 2, equation yang awal tu dah tak balance. Tak apa, buat dulu. Letak dulu. Okay. B settle dah, balance. Okay, seterusnya, nak pergi dekat B pula. CO tambah O2 menghasilkan 2CO2. Okay. Delta H dia adalah positif 496. Okay, kita baca 2CO tambah O2 menghasilkan 2CO2. Okay, balance. Balance kan? Okay, tadi persoalannya adalah equation yang pertama tadi, garisan yang pertama tu tak balance. Kita tengok balik. 2C tambah O2, 2CO2, sini ada 1 O2 kan? Nanti kita boleh cancel sini kan? Saya tulis sana. Nanti kita cancel ni dengan ni. Ini kan jadi 1 balik kan? So dia balance lah. Dia dibalancekan dalam keadaan dia pandai-pandai cancel sendiri. Okay? Jadi kita padam. Balance. Nampak? Oksigen tu kita kena balancekan dalam equation macam tu saja. Okay. So dapatlah satu energy cycle method yang telah menghubungkan 3 equation dalam satu kitaran. Okay. Nak mengira pula. Kita ambil ini kan. Ini. Delta H1. Dia label lah 1, 2, 3 senang. Delta H1 sama dengan hasil jumlah delta H2 tambah delta H3. Kan? Tetapi delta H3 ni dia terbalik. So dia akan jadi negatif nanti. Okay. Ataupun satu cara lagi adalah kita tengok yang ikut jam. Siapa yang ikut jam? Yang ikut jam adalah delta H1. Delta H1 tambah delta H3. Lawan jam adalah delta H2. Ikut jam lawan jam tu putaran arrow dia. So delta H1 sama dengan delta H2 tolak delta H3. Macam tu pun boleh. Ataupun macam saya kata delta H1 sama dengan, atau lagi nah, delta H1 sama dengan delta H2 tambah delta H3 sepatutnya kan. Tapi disebabkan arrow dia terbalik, dia akan jadi negatif kat depan. Ini cara yang kedua. Okay. So masukkan nilai dia. Delta H1 tak tahu berapa. Delta H2 negatif 786 tolak positif 496. Selesaikan berapa jawapan dia? Share. Saya Madam, yang reverse delta tadi. HB tu bukan negatif 496 ke? Sekejap, saya reverse tak? Saya tak reverse Ya, saya tak reverse kan? Saya reverse. salin kan? Betul. Ini negatif. Saya salin saja. Thank you. Negatif. So sini negatif. Okay.
Okay, bagus. Awak boleh alert lah dengan maksudnya awak sedang dengar dengan baik. Thank you very much. Okay, so kira berapa? Tak perasan kan bila menulis banyak kali, itulah careless mistake namanya. Betul kan? Okay. So nanti dalam exam bila kita menjawab, dia tendency untuk buat careless mistake tu sangat besar sebab kita menyalin tau. Bila kita menyalin, dia akan cenderung untuk tersalin benda yang salah. Tambah-tambah pula question tu banyak macam contoh yang sebelum tadi kan. Jadi bila awak ada masa, kena tengok balik. Kalau ada masa lah untuk tengok balik, apa yang awak buat tu betul tahu pusing-pusingkan dia. Okay, berapa jawapan akhir? Siapa share? Nak tengok Sat. Ada siapa share lagi? Oh, dah ada. Negatif 290 kJ. Betul. Okay, thank you. Okay, mencabar juga kan energy cycle kan. Harap-harap dia tak keluar dalam exam. Keluar algebraic tu pun dah cukup dah sebab dia senang, cumanya nak menentukan kiri kanan dia tu takut tersalah salin. Jelas dah? Okay, seterusnya lagi tak? Okay, seterusnya ini adalah soalan-soalan UPS. Kita round-round Sat. Okay. Combustion of C8H18 ni forms water and carbon dioxide. Using the data given, calculate the amount of heat release if 100 of the compound completely burn. Okay, untuk soalan ni, okay, kita tengok Sat. Dia suruh cari combustion of this one. Okay, so dia bagi maklumat A, B, C. Okay, nampak tak? Combustion punya equation dia tak bagi. Jadi awak kena find dulu. Kena buat calculation yang find dulu. Cari combustion punya equation. Dia tahu combustion of C8H18 ni berapa. Buat dulu. Kemudian gunakan ABC untuk mengira. Tapi hasil pengiraan awak nanti baru dalam keadaan kilojoule per mol. Dalam keadaan standard 1 mol. Okay, so awak kena cari pula bilangan mol dekat sini berapa and then baru kita buat perkadaran pun boleh. Okay, dah ada jawapan dekat sini, boleh cuba dulu. Okay, soalan berikutnya UPS 2009-2010. Kita tengok. Okay, mari kita tengok Ustaz. When phosphorus is reacted with an excess oxygen, okay, using the information below, calculate heat of formation. Okay, yang ini. Dia bagi tak equation dia. Ada. Equation di atas ni adalah formation dia. Okay, sebab apa? P4 10, oksigen 10, P tambah oksigen menghasilkan ini kan. So, ini delta H yang awak nak cari berapa. Okay, dengan menggunakan A, B, C, D by using algebraic. Okay, lebih baik. So, awak cari equation yang kita nak kena cari di atas. Cari nilai delta H dia. So, jawapan dah ada. Boleh cuba. Okay, what else? Okay, ini soalan UPS dia tak berapa jelas. Awak tengok balik. Ni dia nak apa? Based on the information, determine delta H for the above fraction. Pun sama. Algebraic juga. Ini apa? Ni delta P change. Okay. So apa yang pertama ni? Kita tengok ni. Soalan 2A ni apa enthalpy dia? Lithium chloride LiCl kepada lithium plus aqueous dan Cl minus aqueous. Apa nama enthalpy ini? Ionization. Ionization bukan. Cuba lagi. Terima kasih. Jawapan lain? Siapa tahu? Apakah nama enthalpy untuk equation A? Latihan enthalpy saya tak bagi lagi kan? Nanti saya bagi, lupa. Cuba tengok perubahan fasa dia. Daripada solid menjadi aqueous ion. Apa ni?
Delta H solution. Betul. Enthalpy of solution jawapan dia. Okay. Tetapi dalam memberi jawapan 2 markah kan. Kalau awak kata solution saja, salah. Kalau awak kata enthalpy of solution saja, kan? Ini kan. Nampak macam betul kan? Salah juga. Okay. Jadi apakah jawapan sebenarnya? Enthalpy solution of LICL. Itu cara memberi jawapan. Bagi jawapan sekali dengan nama compound di belakang. Enthalpy solution of LICL. Itu jawapan dia. Take note nah. Thank you Lydia for the answer. Okay. Nampak ni. Kena buat ayat penuh. Kalau awak letak macam ni saja pun tak boleh juga. Full sentence sebab nak skor 1 markah. Okay. Di bawah sini. Yang kedua ni apa? Pasien. Apakah nama enthalpy dia? Yes, thank you. Enthalpy combustion. Buruk je tulisan sekejap Tukar elok sikit. Enthalpy solution pada combustion of CH4. Kena penuh sampai belakang. Combustion of CH4. Baru boleh skor 2 markah. Full mark kalau awak dapat full sentence. Okay. Jelas? Okay nak? Okay, soalan B. Calculate enthalpy of formation from the following data. Okay, data dibagi A, B, C. So, gunakanlah untuk cari equation for copper sulfide. Copper sulfide ni dia nak formation lah. Formation copper sulfide kena ada apa? C tambah S tambah O. Dengan formation. Okay, awak cuba yang tu nanti. Okay, habislah. Habis 2.3. Selesai dengan dia semua punya calculation. Okay, kita ada masa lagi ke? Okay, kita rehat sekejap dalam masa 10 minit. Rehat. Tak naklah 10. Lama sangat. 5 minit. Lebih kurang 5 minit rehat. Nak pergi minum, nak pergi toilet kejap. Lepas tu saya akan sambung 2.4. 2.4. Okay. Okay, kita rehat sekejap 5 minit sebelum kita masuk 2.4.
Okay. Okay, sebelum tu, awak ada kan kat sini kan? Semua orang kan? Mana dia? Dengar tak ni? Semua ada nak? Okay, dengar sini nak cakap. Ini penting. Terima kasih. Okay. Satu perkara lagi adalah bila kita nak skor markah dengan kecenderungan pelajar-pelajar, bukan awak lah, awak nanti tak buat lah insyaAllah kan. Dia macam ni tau, bila dia buat jawapan, contoh macam soalan nombor 6 ni kan, dia ada banyak equation kan. Kita bagi markah macam ni tau. Satu equation ini daripada awak start tulis ni sehingga kepada data itu satu markah. Satu set tu satu markah. Satu kecenderungan pelajar adalah dia akan fokus kepada nak cari ni dulu. Mana ya nak tulis kat sini? Contoh tak pergi depan sikit. Contoh. Okay, masa dia nak selesaikan, awak akan buat equation ni saja. Awak akan fokus dekat sini. Contoh kan, awak fokus dekat sini. Lepas tu awak tak tulis lagi sebelah sini. Sini saja tak dapat markah lagi nah. Dia kena full set ni satu markah. Full set ni satu markah. Sebab ada kecenderungan pelajar dia akan tulis sebelah ni dulu, yang calculation ni dia bawa ke bawah. Tak boleh. Okay, dia mesti satu set daripada hujung kepada kilojoule dia. Satu set tu satu markah. Okay, sebab saya tak tengok awak punya working macam mana, tapi cara untuk skor adalah satu set, satu markah. Okay, so kalau awak letak data H tu pengiraan di bawah, bermaksud awak tak dapat full mark lah. Dia jadi dapat jawapan akhir, tapi jawapan working tu tak ada. Okay. Alright, kita nak sambung subtopik 2.4, Born-Haber cycle. Okay, Born-Haber cycle. Born-Haber cycle ni juga adalah kategori yang perlu kita beli sedikit tension pada dia sebab dia ada C4. Okay, C3 dan C4. Okay, hari ni saya nak masuk define lattice energy dan setakat mana yang boleh pergilah. Okay. Okay, kita tengok yang pertama, ionization energy. Okay, sebelum ini dekat sini, okay, pada 2.1 awak ada hafal 1, 2, 3, 4, 5, 6. Awak ada hafal 6 jenis entalpi. Okay, ada 6. 1 sampai 6. Okay, hafal. Okay, masuk saja Born-Haber cycle, kita akan ada tambahan lagi 2. Dekat sini ada 2, sini ada 1. So dia akan jadi 6, 7, 8, 9. Okay, so yang ketujuh adalah yang ini. Cuma dia masuk pada section yang berbeza. Okay, ionization energy. Okay, ionization energy adalah minimum energy required to remove 1 mole of electrons from 1 mole of gaseous atom at ground state. Okay, dia punya keyword adalah as it is. As it is tu maksudnya kena ada perkataan minimum energy required. Remove 1 mole. Remove ni memang kena adalah sebab dia membuangkan. Remove 1 mole of electrons from 1 mole of gaseous atom at ground state. Semua ayat tu adalah dia punya keyword. Ada 2 kali sebutan 1 mole. Okay, contohnya. Natrium, okay, dia nak remove, to remove 1 mole of electron. Ini pada bahagian produk tau. From 1 mole of gaseous atom. Ini bahagian reactant. Okay, reactant tadi mesti 1 mole gases. Daripada 1 mole gaseous atom. So kalau natrium bukan natrium solid lah, natrium gas. Daripada gaseous atom. Jelas? Sorry. Saya ulang balik. Gaseous atom, so kalau Na, gas. Gas atom. Dia buang bermaksud produk dia mesti ada elektron. Na akan jadi Na plus gas plus elektron. Okay, Na gas menjadi Na plus. Daripada 1 mole gaseous atom menjadi gasnya, buang letakkan charge dan elektron yang dikeluarkan. Ini adalah kita panggil IE yang pertama, first IE. Berapa nilai dia?
Okey, sekiranya atom itu, contoh atom ni kita tahu charge dia memang positif 1. Kalau magnesium kan dia ada positif tu, charge ion dia kan. Jadi kita kena tengok, kalau dia ada charge tu, maksudnya dia akan buat 2 times of IE. Kalau contoh aluminium 3+, 3+ bermaksud 3 times of IE. Okey, tengok pada chart. Sebab setiap kali kita buat IE, dia hanya boleh keluarkan 1 elektron saja. Contoh Contoh 1, contoh 2. Magnesium. Magnesium gas, sebab daripada gases atom nak buat pengainan pertama, Mg plus gas plus E. Ini adalah IE1. Berapa? Okay. Dia nak buat 2 charge kan? IE kedua akan ambil Mg plus gas. Buang elektron, dia akan jadi Mg2 plus gas plus E. Setiap kali dia buang, dia hanya buang 1 elektron saja. Okay. Tetapi disebabkan magnesium ni kena buat 2 kali, so dia akan buat 2 kali IE lah. Ada IE1 dan IE2. Jelas? Setiap kali buat 1 elektron dibuang. Cumanya bezanya adalah kalau kita buat first IE dia akan bermula daripada gases atom. Tetapi second IE dia akan bermula daripada gases ion. Kenapa start daripada gases ion? Sebab dia dah continuous, dia nak buang daripada ion punya untuk jadi second plus kan. Okay? Charge 2+. Okay, kalau kita tengok contoh aluminium. Aluminium, kita nak start awal-awal aluminium gas dulu kepada Al plus gas. Buang 1 elektron. IE1. Definition ni untuk first IE nah. Okay, understand nah? Understood kan dia? Note kan dia? Definition yang di atas ini adalah untuk first IE. Bukan definition untuk second IE. Sebab second IE dia daripada gases ion. Itu awak tak perlu hafal. Awak ambil first IE saja definition. Okay. Kalau kita nak teruskan aluminium plus gas kepada Al2 plus gas plus E. So dia akan jadi second IE. Next, Al2 plus gas buang lagi menjadi Al3 plus gas plus E. Menjadi IE3. Okay, ini proses untuk aluminium, magnesium dan natrium. Bergantung kepada charge atom tersebut. Jelas? Okey. Maklum Okey, saya cerita ni sebab nanti kita nak buat Born-Haber cycle, kita kena tahu berapa kali pengayunan perlu dilakukan. Cumanya saya nak highlightkan lagi sekali, definition ini hanya refers to kepada first IE sahaja sebab ayat dia tu. Okay. Dah. Okay. Seterusnya, this is IE, first IE. Next is kita nak pergi kepada lattice dan electron affinity. Okay. Definition yang ke-8. Electron affinity ataupun simbolnya adalah EA. Tadi IE, ini EA. Electron affinity. Okay, sebelum tu dekat IE ni sentiasa positif nah. Sentiasa positif sebab energy required. Yang ini heat change, maksudnya dia boleh positif dan dia boleh negatif. Heat change, when 1 mole of gaseous atom gain 1 mole of electron to form 1 mole of gaseous ion. Dia menerima. Okay, contohnya chlorine. Chlorine, okay, terima elektron menghasilkan chlorine ion. EA berapa? Okay, 1 mole of gaseous atom, chlorine tadi dalam keadaan gaseous atom, menerima plus 1 mole elektron. 1 mole elektron menghasilkan 1 mole gaseous ion. 1 mole gaseous ion. Gaseous ion tu bergantung kepada charge dia. Kalau electron affinity, dia adalah kategori yang menerima, yang akan menghasilkan charge negatif. Okay, chlorine, fluorine, oksigen, semua tu charge negatif lah. Kalau electron affinity untuk yang charge negatif, IE untuk yang charge positif.
Okay. Next. Contoh lain. Sulfur. Sulfur gas plus elektron menghasilkan sulfur minus gas EA1. EA pun boleh ada 1, 2 nah. Sulfur minus gas tambah elektron menghasilkan S2 minus gas EA2. Okay, tetapi lagi sekali definition ini hanya untuk first EA. Yang ini saya ceritakan because kita nak buat bond harbor, dia boleh more than first EA. Okay. Ini pun samalah, dia menerima satu, setiap kali dia terima dia akan berubah dia punya charge. Okay, dapat lah. Okay, next. Ini apa? Oh, dah pergi pada soalan. Okay, soalan. Tengok pilah soalan ni, Sat. Define electron affinity, write thermochemical equation for first affinity and second affinity of oxygen. Okay, define, tengok dekat depan. Write thermochemical equation untuk elektron EA1 of oxygen dan EA2 of oxygen. Okay, macam mana nak buat? Oxygen gas tambah elektron menghasilkan O2 gas. Ini EA1 dia. Elektron affinity 1. Okay. Elektron affinity 2 sambung daripada O minus lah, sebab dia nak menerima elektron yang kedua. Baru dia boleh jadi O2 minus. Kalau awak start daripada O, dia tak jadi O, dia tak tambah charge lah. Okay. Jelas? Macam tu. Apa lagi? Okay. EA selalunya charge dia negatif, tapi EA second dah jadi positif dah. Okay, boleh ni? Okay. Boleh ke? Awak dengar saya membebel je ni? Tak dengar suara? Kalau tak faham, boleh message lah. Okay, yang ke-9. Okay, yang ke-9. 6, 7, 8, 9. Okay, berapa lah, kira lah. Okay, yang terakhir adalah delta H lattice. Okay, delta H lattice ataupun lattice energy. Okay, lattice energy dia ada dua. Lattice formation dan lattice dissociation. Ada dua jenis. Highlight kan? Okay. Kita nak tengok yang pertama, lattice formation. Lattice formation adalah heat release when 1 mole of solid is formed from its constituent gaseous ion. Okay. Lattice dissociation, energy required to completely separate 1 mole of solid into gaseous ion. Okay. Tengok heat release maksudnya dia sentiasa negatif. Okay. Daripada solid, maksudnya fasa dia daripada solid. Is form maksudnya produk. Fasa dia daripada gaseous ion, maksudnya yang ada ion, gas ion menjadi solid. Okay, gas ion menjadi solid. So dia adalah formation. Yang ini pula energy required positif untuk separate solid kepada gaseous ion. Separate maksudnya daripada solid dia separate kepada gas ion. Fasa dia terbalik. Sebenarnya lattice formation dengan lattice dissociation ni adalah process reversible. Okay, tengok contoh. Katakan soalan. Delta H lattice of KCl contohnya. Write delta H lattice of KCl. Okay, katakan kita nak buat lattice formation. K plus gas tambah Cl minus gas kepada KCl solid delta H lattice sama dengan negatif apa-apa. Negatif kilojoule per mole. Okay. Alright. So heat
K release sebab dia membentuk maksudnya dia proses formation bonding tu adalah negatif. So membebaskan tenaga. From its constituent gaseous ion. Okay. Kalau solid tu adalah KCl, K tu adalah ion dia charge positif, Cl tu adalah ion dia charge negatif. Constituent gaseous ion. Gaseous ion asal datang daripada dia. Okay. So ini lattice formation. Formation maksudnya dia membentukkan lattice tu, membentukkan solid. Okay. Lattice formation ataupun lattice penceraian adalah reversible daripada lattice formation. Okay, saya akan buat macam ni. KCl solid reversible kepada K plus gas tambah Cl minus gas. Bila kita reverse, dia akan jadi negatif positif lah. Okay, dia sebenarnya adalah proses reversible. Lattice dissociation ni adalah reversible kepada formation. Berbanding equation sebelum ini, kalau kita reverse, kita tak ubah nama kan. Tetapi untuk lattice, bila dia reverse, kita kena sebut lattice dissociation. Okay, so kenapa dia energy required? Sebab K dengan Cl ni, dia kena putuskan ikatan ni untuk dapatkan gaseous ion. So proses pemutusan ini memerlukan tenaga. That's why dia energy required. Okay, so kalau kita nak break antara, nak break antara kekisi ni, kita kena perlukan tenaga to separate kepada gaseous ion ni into its gaseous ion. Okay, jelas. So pastikan awak faham macam mana nak menulis lattice, dan ingat lattice ada dua pattern, formation dan dissociation. Awak hafal salah satu. Kalau awak hafal formation, automatically dissociation adalah sebaliknya. Hafal macam tu lebih senang berbanding awak nak hafal banyak-banyak. Okey, sekiranya soalan, dengar. Soalan tanya. Soalan kata define lattice energy. Define delta H lattice. Okey. Soalannya adalah awak akan tertanya-tanya. Nak define delta H lattice ni, nak define yang mana? Nak define yang formation ke nak define yang dissociation? Jawapannya, define yang formation. Define yang formation lattice. Salah tulis plus lagi. Define yang delta H lattice formation. Okay, define yang ini yang akan jadi yang paling utama. Okay, so bila dia kata delta H lattice, contoh dia kata delta H lattice, saya dekat bawah nah, kat sini. Contoh dia kata write equation for delta H lattice of KCl negatif 70 kJ per mol. Contoh. Dia bagi unit negatif. Allah. Sekejap. Dia bagi unit negatif kat depan ni, maksudnya awak tahu kalau dia bagi negatif, awak kena buat equation yang formation. Kena buat yang formation. Okay. Kalau dia bagi lattice, contoh, delta H lattice of KCl tetapi positif 70 kJ per mol. So automatically apabila awak tengok dia positif, bermaksud dia adalah dissociation. Awak kena buat dalam keadaan dissociation. Delta H yang dissociation. Okay, bila nak buat equation, tengok sign dekat depan. Tapi bila nak buat definition, sentiasa gunakan yang formation punya. Okay, boleh ke begitu? Jelas ke? Okay, tak apa. Mungkin awak rasa confused sikit. Never mind. Kita tengok soalan sekejap lagi. Okay, soalan nombor 1 tutorial. Bulan setengah. Okay, define lattice. Give an example with thermochemical equation. Okay, tadi saya dah kata bila kita nak define, kita define yang formation. Lattice energy is the energy released when one mole of solid is formed from its gaseous ion. Ambillah contoh mana-mana. Na plus Cl minus dapat NaCl, letaklah nilai unknown dia.
Okay, kita fokus kepada yang formation. Okay, seterusnya adalah, ada lagi ke? Okay, sikit lagi. Okay, soalan B. Ni apa ya? Okay, kita nak tengok kekuatan lattice. Explain the following effects on magnitudes of lattice energy. Okay, kekuatan lattice, the strength of lattice energy bergantung kepada charge dan size. Okay, there is strong attraction between small ion and highly charged ion so the lattice is more negative. The magnitude of lattice energy increase as ionic charge increase, ionic radii decrease. Size dia lah. Okay, maksudnya macam ni. Okay, tengok sini. Kita nak tengok kekuatan lattice. Okay, bergantung kepada charge over size. Charge over size. Lattice energy akan lebih kuat kalau charge dia besar, saiz dia kecil. Charge besar, saiz kecil. Contoh, okay, kita ada MgO dengan Na2O. Yang mana lebih tinggi dia punya lattice? Okay, tengok Mg2+. Oksigen ni kita tak boleh compare sebab dia sama. Sama kan? Kita compare benda yang berbeza iaitu Na. Okay, maksudnya macam ni. Oksigen 2 minus, Na plus, oksigen 2 minus. Kalau benda tu sama, kita tak boleh nak compare sebab dia sama. Okay, apa yang memberi kesan adalah benda yang berbeza ni, Mg plus dengan Na plus. Okay, didapati antara Mg plus dengan Na plus, Mg tu dari segi saiz dia lebih kecil. Ini saiz dia lebih besar. Back to semester 1. Saiz kecil tetapi charge dia besar. Charge dia besar sebab charge positif tu lebih besar daripada charge positif 1. Jadi kesimpulan dia kita kata delta H lattice bawah ni ada. Lattice energy untuk MgO akan lebih besar berbanding lattice energy terhadap Na2O sebab size dia Mg2 plus is smaller and bigger charge than Na plus. Sebab tu dia lebih besar dia punya lattice energy. Okay, kita tengok soalan lah. Okay, soalan UPS 2011-12. Which of these sorts, this one or this one, would have larger lattice energy? Okay, apa agak-agak jawapan dia? Siapa lebih tinggi lattice energy? LICL versus KCL. Lattice siapa lebih besar? Jawapannya apa jawapannya? Okay, CL dengan CL kita tak boleh compare sebab sama kan? Kita ambil K. K dengan Li. Turunkan dia. Li plus K plus. Sama dia punya charge. Charge dia sama. Okay, kalau charge sama, kita ingat lattice energy, kekuatan dia bergantung apabila charge dia besar, size dia kecil. Sekarang ni charge dia sama. So bila charge sama, kita nak compare macam mana? Yang ini tak boleh compare dah sebab dah memang sama atom. So charge dia sama. Tak boleh compare. Compare size. Siapa lagi besar? Lithium lebih kecil, potassium lebih besar kan? Sebab lithium ni duduk di atas, kalium tu duduk bawah. Semakin ke bawah, saiz akan jadi lebih besar. Okay. So kalau dia lebih kecil, itulah yang akan lattice dia akan lebih tinggi. Okay. So saya tulis dekat sini. LICL, jawapan dia, which of the sort is LICL? Because Li plus has smaller ionic radius than K plus. Okay, jawapannya LICL kerana Li plus lebih kecil berbanding K plus.
Okay, jelas? Okay, belakang ni nanti dululah. Okay, soalan ni pula. Compound JY and QZ. Which compound has higher lattice energy? Okay. JY versus QZ. Kita tengok. J ni positive 1. Y ni Y plus. Q ni Q2 plus. Z2 minus. Okay, yang ini kita tengok memang inilah lebih kecil kan. So jawapan dia QZ because Q2 plus has smaller ionic radius than ionic radius N. Jadi charge sekali beza kan. N higher charge than J plus. Ambil charge yang positif saja. Tak payah ambil yang negatif punya. Ambil yang positif saja. Okay. Alright. So yang belakang ni nanti dululah. Dah banyak sangat pula hari ni. Okay. So kita pergi kepada conclusion terus. Okay. As conclusion untuk hari ini awak belajar apa? Awak pula cakap conclusionnya. Mai nak panggil nama? Saya je bercakap kan? Mari kita dengar daripada Azrul Hafiz. Apa awak belajar hari ni Azrul? Boleh share? Boleh, madam. Okay, apa awak belajar hari ni? Belajar define lattice energy and electron Okay. affinity. Okay, lattice energy ada berapa jenis? Ada 2. Okay, thank you. Okay, cukup. Thank you. Okay, thank you Azrul. Okay, yang lain pun dengar lagi sekali. Okay, first tadi kita dah masuk 2.3. Selesai dekat sini nak. Ini belum tau. Ini saya nak bawa ke bawah. Okay. Kemudian kita dah buat beberapa latihan. Awak teruskan dengan latihan-latihan untuk Hess Law. Kita dah bagi jawapan akhir tadi. Okay, kemudian kita ada 6 entapi yang kena define. Okay, 6. Campur untuk lattice energy ada lagi 2. Lattice formation dengan lattice dissociation. Campur dengan electron affinity tambah lagi 1. 6, 7, 8, 9. Campur IE tadi kan? 10 lah ya. 6, 7, 8, 9, 10. 10 definition. Okay. IE adalah energy required, minimum energy required to remove electron. Remove electron. Dia lawan dengan electron affinity, dia adalah gain electron. Okay. Lattice energy, kalau dia minta define, pilih define yang formation punya, lattice energy formation. Lattice energy dissociation adalah reversible kepada formation. Okay. Kemudian untuk B pula, A ni dah nak. Untuk B, kita nak tengok effect. Explain effects of the lattice energy. Kesan lattice energy sama ada nak tinggi ataupun nak rendah. Okay. Kesan yang memberi kesan kepada strength of lattice energy adalah bergantung kepada charge dan juga size. Lattice energy akan kuat kalau charge dia besar, size dia kecil. Lagi kecil, lagi kuatlah dia punya lattice energy sebab dia nak buang, nak putuskan ikatan tu susah. Okay, so sampai situ dulu. Next class, saya akan sambung inilah yang selebihnya, dissolution process dan juga von Haber cycle. Okay, sebelum kita akhiri kita punya kelas, saya ada makluman. Sekejap saya nak apa ni, tutup rekod dulu. Macam mana tah?